Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Selamat pagi. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Ya, apa khabar semua kamu pagi ni? Sihat ke? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ustaz. sehat. Alhamdulillah sedikit, sihat. Semua dah bersarapan dah? Sudah. Sudah. Sarapan apa tu? Sarapan apa tu? Ripap. Belum Ustaz. Nasi lemak Ustaz. Oh, nasi lemak. Oh, ada yang belum ya? Okey. Bakso Ustaz. Belum sarapan. Apa dia? Bakso. Bakso. Okey. Alhamdulillah Sarapan. sedap tu sarapan ni ya. Apa tu? Sarapan sushi. Sudah. Okey, alhamdulillah. Okey, tak apalah. Bagi yang belum sarapan tu, kena bersarapan lah ya. Sebab kita nak masuk kelas kan. Nak kena apa? Kena ada tenaga. Kita nak belajar ni, kita kena ada tenaga kan. Okay. So, baik. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, Ustaz nak seorang dah bacakan doa. Ada siapa-siapa nak bacakan doa? Abdullah Adham boleh? Assalamualaikum. Boleh Ustaz. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazla idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Abdullah Adham atas bacaan doa belajar sebentar tadi. Baik, insyaAllah hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting lah. Ya, Ustaz fikir yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita amalkan, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita lah. Okay. Sebelum Ustaz nak teruskan sesi pembelajaran kita, Ustaz akan bagi satu gambar, dua gambar untuk kamu describe lah, untuk kamu terangkan apa yang kamu faham dengan gambar ni. Okay. Apa yang kamu faham dengan dua gambar ni? Dia stres Ustaz. Lepas tu dia makan. Dia stres Dia mengendap Lagi? Dia makan Ustaz. Dia rasa Ustaz dia tengah tengok cerita tu. Tengah tak cerita tu kan. Lagi yang bawah tu dia tengah buat apa yang bawah tu? Dia makan sambil baring Ustaz. Dia makan sambil baring. Ya, betul. Okay. Yang kedua tu dia makan sambil baring kan. Yang atas tu dia macam takut kan. So kalau takut Santu. dah tak cerita tu kan. Okay, so takut dengan malas ni, dia termasuk dalam sifat-sifat yang apa? Sifat-sifat Negatif negatif Ustaz. Ustaz. Ya, betul. Sifat-sifat yang negatif. Sifat mazmumah Ustaz. Sifat mazmumah, Masya Allah. Betul-betul Abdul Wajid. Terima kasih semua, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar kenaan dengan hindari sifat negatif lah. Okay. So dalam salah satu di antara sifat-sifat yang negatif yang kita dah tengok tadi tu lah kan. Salah satunya malas, lepas tu takut kan. Itu adalah salah satu termasuk dalam sifat-sifat yang negatif. Okay, baik. Yang seterusnya adalah ada sepotong hadis daripada sekitar pembelajaran ini yang mana dia membawa berkenaan dengan untuk hindari sifat negatif. Nah, jadi Ustaz nak minta siapa yang nak baca ni? Siapa yang nak baca hadis ni? Ada yang volunteer tak? Baca maksud ke Ustaz? Baca semua sekali dengan ayatnya sekali tu. Saya nak baca Kalau maksud. saya nak baca. Saya nak baca maksud Ustaz. Nak baca maksud. Baca tu lah, baca yang ayatnya sekali boleh? Suruh Adam Ustaz. Okay, tak apa. Ustaz minta
Siapa lah? Abdul Adham boleh, Abdul Adham. Saya pergi dekat Ah. Mujib. Mujib dia. Pergi kat Mujib. Okay, Mujib ada Mujib. Boleh baca Mujib. Abdul Mujib. Tak nampak dah Ustaz. Oh, tak nampak. Okey, tak apa. Jadi Ustaz, sekejap Kan saya baca Ustaz. Yazari Hasan, boleh tak? Yazari Hasan tolong bacakan hadis ni. Boleh Ustaz, boleh. Boleh ya? Okey. Sila. An Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min adzabil qabr. Riwayat Bukhari. Sekali masuk Ustaz? Ya, sekali masuk dia sekali. Okey. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada sifat lemah dan malas dan sifat pengecut dan nyanyuk, dan aku memohon perlindunganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Dia pun. Okey, terima kasih. Yazari kena membacakan hadis dengan sangat baik. Okey, baik. Jadi apa yang kita nampak dalam hadis ni adalah berkenaan dengan salah satu sifat yang negatif. Okey, baik. Mari kita bersama-sama kita melihat apa hadis ni. Okey. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku memohon perlindunganmu minal ajzi wal kasal. Ini kena ingat ni. Minal ajzi wal kasal ya. Daripada sifat apa? Sifat lemah dan sifat malas. Wal jubni wal haram. Ini yang ketiga dan yang keempat. Apa itu al-jubni dan haram? Dan sifat pengecut dan nyanyuk. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindunganmu min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Jadi itu adalah masuk hadis. Jadi kamu kena ingat daripada ayat minal ajzi wal kasal ni, iaitu daripada sifat lemah dan malas. Ini salah satu sifat yang disebut dalam hadis ni. Minal ajzi wal kasal, iaitu sifat lemah dan malas, wal jubni wal haram, dan sifat pengecut dan sifat nyanyuk. Okey. Yang seterusnya adalah sifat yang tidak disukai. Okey. Dalam hadis tu ada disebutkan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertamanya adalah apa? Yang pertamanya adalah lemah. Lemah ni lawannya apa? Lemah lawannya kuat. Maksud lemah ni apa? Lemah bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Maksudnya dia tidak mampu untuk melakukan. Tapi dia nak buat benda tu tapi dia tak mampu lakukan. Sebagai contohnya apa? Orang yang tidak mampu untuk membantu guru mengangkat barang kerana sakit. Oleh kerana dia sakit, dia tidak mampu, dan dia tidak mampu untuk menolong cikgu itulah untuk angkat-angkat barang kan. Kalau dia tak sakit, kalau dia kuat, dia boleh angkat ataupun dia boleh tolong cikgu tersebut angkat barang. Okay. Itu sifat yang pertama disebutkan dalam hadis. Sifat yang keduanya adalah apa? Sifat yang kedua disebutkan adalah malas. Malas ni lawannya apa? Malas ni lawannya rajin. Malas ni maksudnya apa? Okey, Ustaz nak minta seorang lah untuk bacakan maksud malas ni. Boleh ke tak? Nabila Ismail boleh? Nabila Ismail tolong bacakan. Boleh Ustaz. Okey, sila. Malas ni bermaksud meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan. Contohnya malas terima kasih. puasa. Apa dia? Contohnya malas solat, malas puasa. Okey. Malas solat dan malas puasa. Okey, terima kasih Nabila. Okey. Maksud malas ni apa maksud dia? Maksud dia meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan. Dia mampu nak buat benda tu kan. Tapi dia tak nak buat. Sebab apa? Sebab dia malas. Contohnya malas solat, malas puasa, malas solat. Dekat masjid dah azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tak nak solat. Sebab apa? Sebab dia malas. Walhal dia mampu untuk melakukan. Tapi dia tak nak buat oleh kerana apa? Sebab dia malas. Jadi malas ni di antara sifat-sifat yang tidak disukai yang disebutkan di dalam hadis inilah. Okey. Yang seterusnya kita masuk kepada sifat yang tidak disukai oleh Allah dalam hadis ni.
Iaitu sifat apa? Sifat pengecut. Kalau pengecut ni lawannya apa? Lawan sifat pada pengecut ni adalah sifat berani. Dan maksud sifat pengecut ni adalah orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi. Contohnya, dia tak berani untuk mencegah kemungkaran yang sebagai contoh dia nampak kemungkaran, ataupun sebagai contoh dia sebagai ketua kelas lah kan. Sebagai ketua kelas dia nampak ada kawan dia konten sekolah kan, tapi dia tak berani nak buat kan. Tapi dia tak sepatutnya gitulah. So, dia sebagai ketua kelas sepatutnya dia kena mencegah kemungkaran yang ada di depan mata kan. Tak pun ajak kawan tu pergi masuk kelas ke, ataupun ajak kita nasihat dia dengan baik-baik kan. Bila mana kita nasihat dengan baik ni, insya-Allah dia akan ikut. Jadi sifat pengecut ni adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah di dalam hadis tersebut lah. Okey. Ada satu kisah disebutkan di dalam sejarah ataupun sejarah Islam, iaitu bila mana Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq keluar berhijrah ke kota Madinah. Okey. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bertindak ataupun lantas tidur di tempat baginda SAW dengan menggantikan tempat baginda SAW dan digantikan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi dengan sifat berani yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, yang bertindak tidur di tempat Nabi SAW dengan pelbagai risiko, dengan pelbagai kemungkinan yang boleh dihadapi oleh Sayyidina Ali kan, dengan risiko dibunuh, risiko di macam-macam yang akan ditempuhi oleh Sayyidina Ali. Tapi sifat berani yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali ni, dia tidur kat tempat Nabi ni, kita patut jadikan sebagai mukjizat lah, sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Kita patut ambil contoh sifat keberanian yang ada pada Sayyidina Ali ni untuk kita aplikasikan, untuk kita lakukan dalam kehidupan seharian kita kan. Jadi tak rugilah pun orang kata sifat berani ni dia memberi kelebihan kepada diri kita, memberi manfaat kepada orang lain. Okay. Jadi itu sifat yang tidak disukai oleh Allah di dalam hadis tersebut. Dan sifat yang terakhir, iaitu sifat yang keempat yang tidak disukai oleh Allah SWT dalam hadis tersebut adalah sifat nyanyuk. Okey. Jadi Ustaz nak minta seorang lah untuk bacakan maksudnya. Najah Nadia boleh? Najah Nadia. Boleh Ustaz. Bacakan sifat nyanyuk. Ya, silakan. Okey, nyanyuk ialah penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran seseorang yang menyebabkannya berkelakuan seperti kanak-kanak. Yang menyebabkan okey. Sifat yang terima kasih Najah ya. Okay, sifat yang keempat dalam hadis tersebut yang tidak disukai oleh Allah adalah sifat nyanyuk. Nyanyuk ni apa kan? Nyanyuk ni adalah penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran seseorang yang boleh menyebabkannya berlaku seperti kanak-kanak lah. Okay. Jadi sifat nyanyuk ni dia penyakit yang datang untuk mengganggu kewarasan fikiran yang maksudnya dengan datangnya sifat nyanyuk ni, dia tak boleh untuk berfikir dengan baik dah. Dia tidak boleh berfikir dengan waras sebagaimana yang kebiasaannya. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada sifat nyanyuk ni? So kita kena perbanyakkan makan makanan yang halal lagi baik kan. Halalan thayyibah kan orang kata kan. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Dengan harapan bila mana kita mengamalkan sunnah, bila kita mengamalkan pemakanan sihat, kita akan dapat mengelakkan sifat nyanyuk ni sepanjang hidup kita kan. Jadi siapa yang kita paling nak kan, jadi kita semua tak nak, kita semua doa kepada Allah supaya kita elakkan sifat nyanyuk ni kan. Dan juga sifat-sifat mazmumah yang lain lah, supaya dalam kehidupan kita ni dapat berjalan dengan normal dan baik. Okay. So begitulah tadi 4 sifat yang disebutkan dalam hadis tu yang tidak disukai oleh Allah. Dan kita sebagai manusia kenalah berusaha untuk mengelakkan. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dielakkan daripada sifat-sifat pengecut. Sifat-sifat 4 sifat tadi tu kan. Malas, pengecut, lagi apa? Nyanyuk dan apa satu lagi? Lemah Ustaz, lemah. 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 Ya, bagus. Terima kasih Azhar ya. Lemah, malas. Lemah, malas, pengecut dan nyanyuk. Jadi kamu kena ingatlah, bukan sekadar kita belajar di sini saja kan.
Maknanya kita kena ingat supaya kita dapat aplikasikanlah dalam di mana bila mana kita dah habis belajar nanti. Okey. Yang seterusnya adalah pengajaran hadis. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada pengajaran hadis ni? Yang pertamanya adalah, okey, saya nak minta seorang lah. Si Ustaz yang bercakap kan. Jadi saya nak minta siapa ni? Hero Syaruzki. Ada Hero Syaruzki. Ya, Khairul Ustaz. Ya. Oh, Khairul dia. Okey. Okey, Khairul, sila bacakan yang pertama. Yang pertama adalah berusaha untuk menjadi orang yang kuat, kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terima kasih. Tak apa. Yang pertama saja. Okey. Okey, terima kasih Khairul ya kerana membacakan pengajaran hadis yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berusaha untuk menjadi orang yang kuat, kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada satu hadis mengatakan al-mu'min qawi ahabbun ila Allah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu adalah lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Jadi maksudnya apa kat sini? Maksudnya hendaklah kita kena jadi orang yang kuat, menjadi mukmin yang kuat sebab bila mana kita kuat ni lebih disukai dan lebih dicintai, dan bila mana kita kuat ni kita akan ada berasa keyakinan diri kita akan meningkat dan kita akan boleh membantu orang-orang yang lemah. Bukan dengan bila mana kita jadi kuat ni kita boleh menindas mereka-mereka yang lemah, bukan begitu. Bila mana kita dah menjadi mukmin yang kuat, kita bantu orang-orang yang lemah, kita bantu orang-orang yang memerlukan bantuan sebagai contoh kan. Jadi itu kelebihan bila mana kita menjadi orang kuat kan. Dan bila mana kita dah jadi orang kuat ni, kita jangan orang kata lupa diri lah kan. Dulu mungkin kita lemah tapi dah kuat, kita jangan lupa diri. Kita kena ingat dari mana kita asal kan. Siapa yang jadikan kita kuat ni. Jadi kita kena sentiasa ingat, dan itulah jadi orang kuat ni akan lebih disukai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Okey. Yang kedua, apakah pengajaran hadis yang kita boleh dapat dalam hadis ni? Yang kedua adalah kita hendaklah rajin berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Jadi dalam hadis ni memberitahu kepada kita hendaklah kita berusaha macam mana? Berusaha meningkatkan kebaikan, banyakkan kebaikannya. Kalau dahulunya kebaikan yang kita lakukan tidak banyak, kalau dahulu kebaikan yang kita lakukan ni sedikit saja kan. Jadi kita kena usaha untuk kita meningkatkan kebaikan kan. Paling-paling pun dalam masyarakat tu mesti kita kena ada buat kebaikan untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan saja untuk diri kita tapi untuk kepada orang lain yang insya-Allah akan bersama-sama mendapat manfaat bila mana kita meningkatkan kebaikan kan. Dan hadis ataupun pengajaran hadis yang ketiga ni apa dia? Jadi Ustaz nak minta seorang lagi lah untuk bacakan hadis, pengajaran hadis. Abdul Mujib boleh? Bacakan yang ketiga tu. Boleh Ustaz. Ya, silakan. Kita hendaklah berani dalam segala perkara. Kebaikan. Abdul Mujib. Dengar Ustaz, lain saya putus-putus Ustaz. Oh, putus-putus pula. Saya cuba lagi sekali Ustaz. Ya, boleh. Silakan. Kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan, kerana sifat ini sifat para wali Allah. Ya, terima kasih Mujib ya. Walaupun lainnya putus-putus tadi, tapi Mujib sanggup untuk meneruskan. Dia mampu untuk meneruskan baca pengajaran hadis ni. Okey. Jadi jom kita lihat sama-sama apakah pengajaran hadis yang ketiga ni. Kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan, kerana sifat ini sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz sebutkan tadi, kita kena berani dalam melakukan segala kebaikan. Sebab kita kena berani dalam buat satu keputusan. Contohnya kita berani dalam buat keputusan, kita berani untuk
mencegah kemungkaran, berani dalam segala perkara benda kan. Sebab itu bukan saja memberikan kelebihan ataupun bukan saja memberikan manfaat pada diri kita, akan tetapi boleh memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita kan. Sebagai contohnya kita siapa yang boleh dapat manfaat dengan sifat berani, kawan-kawan sebagai contoh, keluarga kan, ataupun jiran-jiran kita. Jadi mereka akan mendapat manfaat dengan sifat berani yang kita miliki ini. Jadi itu adalah pengajaran hadis daripada pembelajaran kita pada kali ini. Okey. Jadi sebelum kita masuk pada latihan ni, Ustaz nak ulang baliklah apa yang dah kita belajar ni kan. Jadi dalam bila mana kita belajar ni, belajar hadis ni, ada berapa sifat yang disebutkan dalam hadis ni yang kita kena hindarkan? Ada berapa tadi? Ada 4 Ustaz. Ada 4 kan? Apa tu sifat-sifatnya? Lemah. Lemah. Nyanyuk Lagi? Ustaz. Nyanyuk. Lagi? Malas. 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 Lagi? Takut. Ya betul. Takut kan? So 4 sifat yang disebutkan tadi adalah lemah kan? Kita kena lemah, lawannya kuat. Jadi jangan jadi lemah lah orang kata ni. Itu sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Yang keduanya sifat apa? Sifat malas tadi. Bila mana malas ni apa lawannya? Lawannya adalah rajin kan. Yang sifat yang ketiga pula yang kita dah belajar tadi apa? Pengecut. Jadi kita jangan jadi pengecut kan. Kita kena berani lah. Macam kisah Sayyidina Ali kan, yang tidur di tempat Nabi kan. Itu sifat yang ketiga lah. Dan sifat yang keempat dalam hadis disebutkan ini adalah sifat nyanyuk. Jadi kita seboleh-boleh kita berusaha untuk kita elakkan keempat-empat sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disebutkan dalam hadis ni kan. Sifat pertama lemah, yang kedua malas, yang ketiga pengecut, dan yang keempat adalah nyanyuk. Okey. Jadi seterusnya kita masuk kepada latihan lah kan. Jadi latihan ni kita nak lihatlah sejauh mana kan kamu faham ke tak apa yang Ustaz ajar tadi ni kan. Jadi Ustaz nak tengoklah sejauh mana kamu boleh menjawab soalan-soalan ni. Okey, baik. Jadi kita masuk pada latihan yang pertama, iaitu berikan maksud ayat yang berikut. Okey. Ayat yang pertama, minal ajzi wal kasal. Jadi ada yang nak jawab soalan ni. Volunteer dulu lah. Ustaz tanya volunteer dulu. Ada yang nak jawab? Lemah. Saya teka satu je Ustaz. Saya belum faham. Saya tahu kasar. Apa maksud minal ajzi wal kasal ni, apa maksud dia? Kita dah belajar tadi. Malas. Malas kan? Dan lemah. Malas dan lemah, betul. Malas dan lemah minal ajzi wal kasal. Daripada sifat lemah dan juga malas kan. Okey. Yang kedua, wal jubni wal haram. Apa maksud dia ni? Wal jubni wal haram ni. Nyanyuk. Ayo Ustaz. Ya, sila. Nabila. Apa maksud dia? Dan pengecut dan nyanyuk. Dan pengecut dan nyanyuk. Ya, betul. Wal jubni wal haram kan. Daripada sifat pengecut dan juga sifat nyanyuk. Dan soalan yang ketiga, wa a'udzubika min azabil qabr. Apa maksud dia ni? Wa a'udzubika min azabil qabr. Ada siapa nak jawab? Muji Ustaz. Muji. Siapa tu? Siapa tu? Ada dua tu. Dua nak jawab. Daripada azab kubur Ustaz. Aku berlindung daripada azab kubur. Ya, betul. Terima kasih. Wa a'udzubika min azabil qabr. Dan aku berlindung daripada azabil qabr. Kita mudahlah nak ingat kan. Bila mana kita melihat tentang qabr macam kubur lah. Ya. Tanya apa tu? Sila. Malas ni ada ubat tak Ustaz? Malas ni ada ubat ke tak ya? Okey. Malas ni dia salah satu sifat negatif lah kan, yang yang
fitrahnya ada kat dalam semua dia manusia kan. Jadi ubat dia satu je lah. Ubat dia sendiri lah. Maksudnya kita sendiri yang kena berusaha untuk kita menghilangkan sifat malas kan. Kita kena lawan sifat malas tu. Jadi bila ada sifat malas tu datang kat diri kita kan, jadi kita kena lawan kan. Tak boleh. Pagi-pagi tidur lepas subuh, tak boleh kan. Kita kena lawan kan. Walaupun mungkin kita tahu benda tu agak susah nak buat, benda tu agak sukar nak buat, tapi kita kena lawan kan. Kita kena lawan dengan segala apa yang kita mampu kan. Jadi bila mana sifat malas tu datang, kita kena fikir benda yang baik lah. Sebagai contoh kan, kita malas nak apa? Nak buat nak solat duha kan, contohlah apa bagi kan. Kita malas solat duha, tapi kita fikirkan kebaikan. Apa kebaikan yang kita boleh dapat bila kita solat duha kan. Jadi kita boleh, sebagai contohnya apa, rezeki kita dimurahkan, kita dapat pahala kan. Berbanding dengan kalau kita tak solat duha, kita tak dapat pahala lah. Jadi masa kita terbuang begitu sajalah. Jadi bila mana sifat malas datang, kita fikirkan kebaikan apa yang kita boleh dapat daripada tu. Jadi boleh macam jawab soalan ke? Boleh Ustaz. Boleh ya. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, tu soalan yang pertama. Ustaz. Ya Abdullah. Ya. Saya mungkin nak tanya kalau Ustaz. Nak tanya juga. Silakan nak tanya Ustaz. Satu saya tengok banyak video yang buat macam ni Ustaz. Power kau ada Y, tak ada lemah. Lemah tu sama dengan Ustaz kan? Ni ambil video dari mana tu Abdullah? Saya duduk tengok scroll kat Instagram Ustaz. Tak scroll kat Instagram. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi sahabat kita, kawan kita ni tanyalah kan. Jadi ada ternampak satu video ni kan. Pak Waka ada Y, tak ada. Lemah. Jadi lemah tu sama ke maksud dengan hadis ni. Jadi sebenarnya lemah yang dimasukkan sini adalah apa tadi? Lemah ni dia tak mampu untuk apa tadi? Dia maksudnya dia tak kuat. Lemah dia maksudnya dia tidak kuat. Maksud lemah kat sini bukanlah lemah bila mana kita tak ada Y suku ke, bila mana kita tak ada Honda ke, bila mana kita tak ada Tesla ke, tak ada macam-macam. Itu bukanlah lemah itu yang dimasukkan. Tapi lemah yang dimasukkan sini adalah kita tak kuat. Maksudnya kalau kita boleh untuk kita buat kebaikan tapi kita tak buat, jadi itu lemah. Bila kita boleh tolong siapa-siapa, cikgu angkat barang dia, tapi kita boleh buat tapi kita tak buat, disebabkan ada faktor lain menyebabkan kita tak buat, itulah masukkan dengan lemah. Okay. Jadi bukanlah maksud lemah yang tak ada macam sebelum tadi tu kan. Itu apa orang kata, yang kedua lah orang kata kan, kita boleh usahakan lah kalau tak ada kan. Jadi maksudnya lemah tadi tu kita kena kuat lah kan, kita yang buat kebaikan, membantu orang lain lah, itulah yang dimasukkan dengan lemah. Okay, jadi ada soalan-soalan lagi ke yang nak ditanya-tanyakan? Tak ada Ustaz. Tak ada ya? Okey, baik. Ustaz. Jadi ya Masjid. Tadi kan ada ustaz kata kalau kita kuat kita kena bantu orang Ustaz kan. Kalau kita bantu sekadar beri senyuman je boleh ke Ustaz? Adakah itu diterima juga? Ya, macam yang Ustaz katakan tadi kan, bila kita mampu untuk kita buat, itu tolongan. Contoh kalau kita tak mampu, kita boleh memberikan nasihat, kita boleh bagi advice kan, kita boleh bagi nasihat. Contohnya dia orang kata down, kita tak mampu untuk tolong dia membuat apa yang kita tak mampu untuk kita nak selesaikan masalah dia, tapi kita boleh bantu dia dengan memberikan nasihat kan. Sebagai contohnya, kita ni tak ada pakar, tak ada kemahiran dalam bab macam nak bab ICT lah kan. Kita tak, belum mahir lah, tapi kita tak mampu nak tolong kawan kita tu bab ICT, tapi kita mampu dan bagi dia nasihat kan, ataupun kita boleh suggestkan dia untuk meminta nasihat daripada yang pakar kan. Jadi itulah kita boleh buat. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak tahu bab ICT, tapi kita nak tolong dia juga bab-bab tu, takut jadi apa?
bagaikan tikus membaiki labu. Maksudnya kita tolong tapi kecil saja benda tu. Jadi kita kalau kita nak tolong ni, kita kena macam ada kemahiran jugalah kan. Betul, kalau nak repair motor kan. Kita tahu benda tu. Kita tolong. Ni mana yang rosak ni, mana yang rantai longgar ke apa, kita kalau kita ada kemahiran kita tolong. Kalau kita tak ada, kita boleh bagi nasihat kita je lah, 50 kan. Takut kalau kita tak ada kemahiran, kita nak tolong juga, takut benda tu jadi lagi teruk. Jadi lagi teruk, orang kata lagi parah. Orang kata, begitu lah. Boleh Mujib ya? Ada lagi soalan? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Yang ada daripada Muslimat ada Muslimat? Tak ada. Tak ada ya? Okey, baik. Okey, baik. Nampaknya semua faham lah. Semua faham dengan baik dan sempurna. Okey. Jadi itu start yang bagus. Okey, itu tadi kita dah selesai soalan yang pertama. Bahagian pertama, kita masuk bahagian yang kedua. Sama. Okey. Sama-sama. Okey. Boleh nampak ya slide ni? Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Okey. Jadi soalan dia apa? Susun kalimat berikut menjadi satu ayat yang sempurna. Okey. Jadi kita dah belajar hadis tadi kan. Jadi Ustaz dah selalu minta ingat-ingat kan. Okey, jadi yang pertama sekali apa ni? Dalam hadis tu yang pertama sekali apa ni? Yang tu banyak 6 kotak ni. Mana yang pertama? Mana Orient Ustaz? Allahumma inni a'udzubika. Ni ni yang warna apa? Warna merah ni Merah. Merah. Orient Ustaz. Okey. Betul lah tu. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika. Okey, yang kedua apa yang kedua? Yang kedua apa dia? Siapa ingat? Minal ajizi wal kasal. Okey, yakin ke dengan jawapan tu? Yakin. Okey. Yakin ni bagus. Kita tengok. Ya, betul. Minal ajizi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal. Okey. Yang seterusnya apa? Yang seterusnya daripada hadis tu. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Wal jubni wal haram. Ya, betul. Wal jubni wal haram. Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal wal jubni wal haram. Yang seterusnya. Petak yang keempat yang mana satu? Yang warna apa? A'udzubika, hijau. Oh, yang warna hijau tu. Betul? Sure ke? Sure Ustaz. Cuba. Okey, baik. Kita lihat adakah betul ke tak? Ya, betul. Wa'udzubika kan. Iaitu apa maksud wa'udzubika ni? Wa'udzubika dan aku memohon perlindunganmu. Okey. Yang kelima apa dia? Yang kelima. Kotak yang kelima. Lepas dah kita baca ni, yang keempat ni, yang kelima apa yang kelima? Min fitnatil mahya wal mamat. Ya, betul. Betul lah. Yang kelima adalah min fitnatil mahya wal mamat, dan yang terakhir Warna kuning Ustaz, warna yang kuning. Ustaz betul. Terima kasih. Wa'udzubika min azabil qabr. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah Tuhanku, aku mohon perlindunganmu minal ajizi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas, wal jubni wal haram, daripada sifat pengecut dan nyanyuk, wa'udzubika, dan aku mohon perlindunganmu min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa'udzubika min azabil qabr, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada azab kubur. Okey. Jadi semua faham ya apa yang kita belajar pada hari ini? Faham Ustaz. Faham ya? Okey, baik. Jadi apa yang kita dah belajar pada hari ini, kita kena sampaikanlah kan, sebab ada sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Kita dapat ilmu daripada orang lain kan, jadi kita kena sampaikan dengan apa, supaya kita dapat manfaat, supaya orang lain juga dapat manfaat kan, bertepatan dengan hadis Nabi kan, balighu anni walau ayatan kan. Jadi bila mana kita dah dapat ilmu pada hari ini, kita kena sampaikan, kita kena aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya bukanlah ilmu yang kita dapat ni bukanlah kita
letakkan di dalam kertas peperiksaan sahaja kan. Ini tidak. Bila mana dah habis periksa, hilang gitu je. Dah tak ingat dah apa kan. Janganlah begitu ya. Jadi bila mana kita dah belajar ni, kita kena ingat, kita kena amalkan sampai bila-bila. Kan? Sampailah di penghujung kehidupan kita, kita kena amalkan, kita kena aplikasikan. Bukanlah sekadar di kertas peperiksaan sahaja. Okey. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih semua yang join ya.